Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan diri. Nama yang diberi ialah Nur Najihah binti Khalid. Saya dari Fakulti Sains dan Matematik. Saya mengambil kos kimia. Tajuk yang saya peroleh dalam buku panduan ialah Perubahan Akta Pendidikan 1996. Isu yang berkaitan dengan tajuk saya ialah pendidikan swasta. Objektif. Terdapat 4 objektif. Yang pertama ialah menerangkan pengenalan pendidikan swasta. Yang kedua, menerangkan perkembangan pendidikan swasta. Yang ketiga, menerangkan peranan pendidikan swasta terhadap dasar pendidikan negara. Dan yang terakhir sekali, menerangkan kebaikan dan keburukan pendidikan swasta terhadap pendidikan negara. Pengenalan. Tahukah anda mengapa saya mengambil isu pendidikan swasta ini? Hal ini kerana pada awal 1990-an terdapat banyak pembinaan pusat pendidikan swasta telah dibina dengan begitu pesat sekali. Akibat daripada itu terdapat berbagai masalah-masalah yang timbul. Di antaranya ialah yang pertama, sikap double standard yang diamalkan dalam mendaulatkan bahasa Melayu telah menimbulkan rasa prasangka rakyat terhadap kewujudan institusi ini. Namun, masih ada institusi yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Institusi swasta juga menawarkan kemudahan pembelajaran dan keperluan yang canggih kepada pelajar yang menuntut di institusi itu. Yang menarik minat saya ialah isu monopoli institusi pengajian swasta oleh satu kaum. Seterusnya kita pergi kepada latar belakang perkembangan pendidikan swasta. Yang pertama, merupakan salah satu strategi kerajaan untuk mengurangkan pelajar Malaysia ke luar negara. Yang kedua, memberi peluang kepada rakyat untuk meneruskan pelajaran di peringkat yang tinggi. Yang ketiga, menghapuskan rebat cukai ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke luar negara. Yang keempat, syarat kemasukan pelajar untuk belajar di IPTS adalah mudah dan tidak ketat. Yang kelima, permintaan terhadap institusi pendidikan swasta semakin bertambah. Yang keenam, kualiti pembelajaran anak-anak meningkat dari semasa ke semasa jika ibu bapa bijak memilih IPTS demi masa depan anak-anak mereka. Dan yang terakhir ialah permintaan tenaga pengajar yang tinggi oleh sektor perindustrian dan perdagangan menjelang tahun 2020. Peranan. Apakah peranan pendidikan swasta ini terhadap dasar pendidikan negara? Yang pertama, menggabungkan institusi swasta dengan universiti luar. Yang kedua, membantu pihak IPTA dalam melatih tenaga profesional dan mahir dalam sektor perindustrian dan perdagangan. Yang ketiga, menampung permintaan yang banyak terhadap pendidikan tinggi. Yang keempat, menyediakan kursus yang tidak disediakan oleh kerajaan. Yang kelima, mengurangkan fenomena pelajar ke luar negara. Yang keenam, memberi kemudahan pendidikan kepada pelajar-pelajar tempatan, khasnya pelajar Malaysia. Yang ketujuh, memberi peluang belajar kepada pelajar-pelajar luar negeri, khasnya pelajar-pelajar ASEAN. Yang ke-8, sebagai pelengkap, bukanlah pesaing kepada pendidikan awam iaitu IPTA. Dan yang terakhir ialah dapat menjimatkan kos pembelajaran jika dibandingkan duduk di luar negara. Hal ini kerana kos
pelajar di luar negara lebih tinggi jika dibandingkan pelajar di dalam Malaysia. Seterusnya, kita pergi kepada kebaikan pendidikan swasta. Yang pertama, syarat kemasukan dan pengambilan IPTS tidaklah ketat seperti syarat kemasukan dan pengambilan ke IPTA. Yang kedua, mengurangkan pengeluaran wang ke luar negara. Yang ketiga, mengurangkan pelajar yang sedang menuntut di luar negara dan yang akan ke luar negara. Yang keempat, membantu mengukuhkan sumber pendapatan negara melalui sektor pendidikan. Maksudnya di sini ialah kerajaan dapat menjimatkan duit untuk dilaburkan ke luar negara jika pelajar Malaysia ingin ke luar negara. Yang keempat, pemindahan teknologi dan pengetahuan yang cepat hasil dari kepakaran pensyarah asing kepada pensyarah dan pelajar IPTS. Maksudnya di sini pensyarah asing telah memberi perkhidmatan dari segi pengetahuan dan pengembangan teknologi kepada pensyarah dan pelajar IPTS. Kemudahan IPTS juga jauh lebih baik dari IPTA. Di samping itu, kemudahan prasarana yang tinggi dapat menarik perhatian ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka ke IPTS. Dan yang terakhir sekali ialah menawarkan banyak kursus berdasarkan peluang pekerjaan kerana mereka amat peka dengan kehendak pelajar dan masyarakat. Jika tadi kita cakap pasal kebaikan, sekarang izinkan saya untuk bercakap berkenaan dengan keburukan pendidikan swasta. Yang pertama ialah terdapat individu dan organisasi yang mengambil kesempatan di atas kelonggaran yang diberikan oleh pihak kerajaan. Yang kedua, terdapat juga individu atau organisasi yang mengaut keuntungan yang besar hasil daripada yuran yang tinggi terhadap pelajar. Yang ketiga, kekurangan tenaga pengajar dalam bidang kejuruteraan dan komputer. Yang keempat ialah fenomena penghijrahan pensyarah IPTA ke IPTS. Hal ini telah membimbangkan negara. Selain itu juga, status dan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu akan tercabar. Hal ini kerana sikap tidak indah oleh sesetengah pihak IPTS dalam membuat kemasukan pelajar yang tidak kredit jam Melayu kerana telah membelakangkan bahasa Melayu, kerana ini bererti juga telah membelakangkan dasar pendidikan negara. Kebanyakan kolej swasta juga dikuasai oleh satu kaum sahaja. Akibat daripada fenomena ini, wujud jurang perpaduan kaum di mana sebenarnya pendidikan swasta ini merupakan satu alat untuk menyatu padukan rakyat Malaysia, bukanlah untuk mencipta jurang perpaduan kaum di Malaysia. Terdapat juga pihak IPTS yang menggunakan perkhidmatan pensyarah yang kurang berwibawa. Dan yang terakhir ialah wujudnya 3 golongan generasi muda disebabkan oleh perbezaan sistem pendidikan, iaitu yang pertama,
golongan pelajar universiti. Golongan kedua, golongan pelajar tajaan kerajaan. Dan yang ketiga, golongan di kolej-kolej swasta. Jika tadi saya telah menerangkan pengenalan, objektif, perkembangan, kebaikan, keburukan, sekarang kita telah tiba ke penghujungnya, iaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya buat hasil dari isu saya ini iaitu pendidikan swasta. Yang pertama, IPTS merupakan satu langkah bijak bagi penduduk Malaysia untuk berpendidikan tinggi menjelang tahun 2020, selaras dengan kehendak negara untuk negara maju menjelang 2020. Yang kedua, IPTS ialah sebagai pelengkap kepada IPTA, bukanlah pesaing kepada IPTA. Di sini saya ingin memperbetulkan IPTS sebenarnya merupakan pelengkap kepada IPTA dan bukanlah pesaing kepada IPTA, kerana IPTS dan IPTA bersama mengeluarkan tenaga pekerja untuk Malaysia. IPTS juga menangani masalah kekurangan pengajian bagi pelajar yang ingin melanjutkan pengajian. Dan yang terakhir ialah peranan ibu bapa amat penting dalam pendidikan swasta ini. Ibu bapa haruslah bijak dalam memilih IPTS yang terbaik untuk anak-anak mereka, kerana ini melibatkan masa depan anak-anak mereka sendiri. Sampai di sini sahaja penerangan saya mengenai isu saya iaitu pendidikan swasta. Sekian, terima kasih.